Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Allahyarham Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM Dato' Abu Samad Abdul Wahab selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Semabuk Melaka pada 11.30 pagi tadi. Hampir 800 ahli keluarga, rakan seperjuangan, wakil Kementerian Belia dan Sukan serta atlet lumba basikal AD mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Sebelum itu urusan pengebumian jenazah Abu Samad disempurnakan di rumahnya di Jalan Semabuk sebelum dibawa dan disolatkan di Masjid Al-Abra Semabuk. Semalam Datuk Abu Samad 82 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Mahkota Melaka selepas setahun mengidap kanser prostat tahap 4. Kesihatan Allahyarham semakin merosot sejak 2 minggu lalu sebelum dimasukkan ke hospital lepas kerana tiada selera makan. Allahyarham meninggalkan isteri Datin Halimah Ali 82 tahun bersama 7 anak. Allahyarham Abu Samad memegang jawatan sebagai Presiden PKBM sejak 1990. Antara kejayaannya adalah menerima anugerah merit Persekutuan Berbasikal ASEAN ACF pada Mei lepas. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Nayuh merakamkan salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Dato' Abu Samad dan menyifatkan pembagian Allahyarham satu kehilangan besar buat sukan berbasikal negara. Salam takziah daripada saya dan semua warga KBS kepada Persatuan Basikal kerana mereka kehilangan seorang tokoh sukan yang telah lama menyumbang kepada industri sukan berbasikal di Malaysia. Dan kita berharap keluarga Allahyarham akan tabah dan saya percaya sumbangan beliau tidak senang untuk diganti dalam arena ini. Dalam pada itu, Allahyarham Dato' Abu Samad Abdul Wahab sempat titipkan pesanan dan semangat kepada pelumba berbasikal lebuh raya wanita pertama negara Nur Aisyah Muhammad Zubir yang akan beraksi di pentas Sukan Olimpik. Kita yang melihat ni agak sedih lah pasal mungkin ini adalah antara kejayaan yang semasa bimbingan beliau yang bila Aisyah terpilih ke Olimpik. So harapan beliau yang saya ingat beliau cakap dengan Aisyah buat yang terbaik dan ini adalah satu-satunya peluang yang kita pun tak tahu bila lagi peluang itu akan ada. So ini ada peluang yang terbaik untuk Aisyah dan Malaysia menyinar dekat Olimpik. Dan saya bagi pihak keluarga PKBM lah, saya ingin mengatakan terima kasihlah kepada Dato' Abu Samad yang telah memberikan segala-galanya dalam kehidupan beliau. Saya baru jumpa dia Jumaat lepas. Apabila saya jumpa dia, dia lemah. Saya jumpa dia di rumah, kita bincang 1 jam lebih. Dia masih lagi dalam keadaan tak berapa sihat, dia masih bincang pasal basikal mengenai kerja. Ya, satu kehilangan yang besar dalam industri sukan basikal kita. Dan masa saya kayuh pun arwah banyak membantu saya sampai saya berjaya ke hari inilah. So memang kita amat perasa sedih lah dan berterima kasih banyaklah kepada arwah sebelum ni yang banyak membantu saya dan dalam sukan basikal lumba basikal Malaysia ni. Ya. Perjumpaan antara Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Sukan Negara bersama Majlis Olimpik Malaysia baru-baru ini diharap dapat menoktahkan konflik antara MOM dan Pesuruhjaya Sukan. Menteri Belia dan Sukan Nayuh berkata menerusi perjumpaan itu, beliau percaya konflik itu mampu untuk diselesaikan secara profesional. Untuk saya yang paling penting adalah untuk pastikan jawatan PJS itu kekal profesional dan tiada bias dan neutral. Dan itu sangat penting kerana ini adalah satu jawatan yang cukup penting untuk menguatkuasakan Akta Pembangunan Sukan dan seperti yang saya telah nyatakan dalam Parlimen, ekosistem sukan yang harmoni sangat penting untuk kita. Jadi saya percaya dengan courtesy call yang telah diadakan antara KSU dengan Tuan Haji Rashid bersama Presiden Olympic Council, saya percaya perkara ini kita boleh
diselesaikan dengan cukup profesional dan tenanglah. Pada masa sama beliau berkata keutamanya adalah untuk menyelesaikan isu-isu sukan yang menjadi masalah pokok dalam konflik antara PJS dan MOM itu. Konflik antara PJS dan MOM tercetus apabila satu audio tersebar mengenai kata-kata ugutan yang didakwa dikeluarkan PJS sehingga ingin membatalkan pendaftaran MOM. Terdahulu UiTM dan MSM menyambung MOU yang berakhir Januari lepas untuk tempoh 3 tahun selepas kolaborasi mereka yang menawarkan peluang kepada atlet maupun kaki tangan MSM mendapatkan pendidikan tinggi menampakkan hasil positif. Dalam perkembangan lain, Kementerian Belia dan Sukan KBS sedia berbincang dengan Kerajaan Negeri Kelantan berhubung garis panduan pakaian sukan patuh syariah bagi Sukan Malaysia SUKMA yang akan dianjurkan negeri itu pada 2028. Kita akan adakan mesyuarat nanti bersama mereka, tetapi sekarang ini kita fokus untuk SUKMA Sarawak dulu. Tahun depan sangat sibuklah untuk kita semua, tapi seperti yang saya nyatakan, prioriti kita sekarang Januari dulu, KWSP Perkeso. Teknologi dalam sukan akan terus diperkembang melalui sandbox untuk memastikan kemajuan yang dapat dimanfaatkan oleh semua jenis sukan di negara ini. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata, inisiatif berkenaan dilihat membuka peluang kepada industri untuk mencari dan memanfaatkan teknologi dalam sukan dengan penggunaan kos yang lebih rendah. Jelasnya melalui inisiatif itu, Institut Sukan Negara bakal dipertanggungjawabkan untuk terus memastikan adanya jaringan antara industri dan persatuan sukan dengan pihak luar yang boleh membantu dalam perkembangan tersebut. Penggunaan teknologi selalunya menelan kos yang tinggi. Contohnya IPTA ataupun IPTS yang sekarang banyak bekerjasama dengan ASN boleh gunakan platform R&D mereka untuk bantu. Salah satunya adalah develop teknologi sukan yang boleh digunakan pakai oleh sukan-sukan lain dengan kos yang lebih rendah berbanding dengan yang ada sekarang. Sandbox teknologi sukan berperanan sebagai platform uji lari dan regulatory bagi pembangunan serta perkembangan produk. Sekian sedang RTM HK dan berita perdana dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Nazif Ahmad Syukri, Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.